My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita diberikan peluang pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami kepada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita mohon pada setiap hari dalam surah Al-Fatihah, dalam solat kita, dalam dambaan kita setiap hari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fazrul, apa khabar? Sihat, alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini kita meneruskan kajian kita surah An-Nisa, surah yang keempat yang mempunyai banyak peraturan-peraturan, dan ini hadir selepas kita mengkaji surah Ali Imran dan juga surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ini banyak peringkat juz pertama itu menyiapkan tuan-tuan saya sendiri Ustaz ya, tentang hati kita ya, tentang hidayah, tentang bagaimana sikap kita tak nak jadi seperti Bani Israel ya. Ada sekitar 17 muka surat itu menerangkan tentang manusia yang diberikan hidayah, dah diberi hidayah tetapi masih lagi membuat perangai, masih lagi degil. Perkara itulah yang sebenarnya mesej penting sebelum kita masuk kepada peraturan pada juz yang kedua, dan peraturan yang banyak-banyak cara ringkas itu diluaskan lagi, terutama bahagian kekeluargaan, tentang wanita, tentang harta anak yatim, tentang harta pusaka Ustaz ya. Ini semuanya ada kaitan dengan tema bagi surah An-Nisa ini, iaitu tentang etika sosial ya. Satu dalam rumah, yang keduanya di luar rumah. Di luar rumah nanti di hujung ataupun di tengah surah An-Nisa ini banyak cerita pasal orang munafik ya. Dan orang munafik ini sebenarnya dia wujud dibina sebenarnya daripada dalam rumah Ustaz. Dalam rumah tidak menghargai kepada wanita, kepada anak yatim ya, kepada harta-harta yang dibawa masuk, maka sikap itulah yang dibawa keluar dan dia berpusinglah, maksudnya daripada luar masuk ke dalam rumah, daripada dalam rumah dia keluar balik. Ini adalah mesej penting untuk sama-sama tuan-tuan yang di rumah kita baca Quran hari ini, kita share. Tuan-tuan jangan lupa untuk kongsikan di Facebook untuk sama-sama kita jadikan Quran ataupun My Quran Time ini sebagai satu aktiviti yang wajib sebenarnya ya. Wajib maksudnya kita bercakap tentang solat wajib. Baca Quran pun wajib juga Ustaz ya. Masa ada yang kata bahawa solat wajib, baca Quran ni tengok keadaan kan. Jadi bila tengok keadaan tu, beriman pada Al-Quran itu sudah tentu wajib. Jadi kita kena memahami isi kandungannya, jangan ambil ringan. Kerana kalau kita ambil ringan, kita sebenarnya mungkin solat pun tak faham, ataupun Fatihah kita pun kita tak berapa betul bacaannya, ia mengganggu. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan Fatihah, baiki bacaan kita terus menerus, dan kita hayati intipati apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My #Quran Time. Kita nak mulakan dengan bacaan wajib kita. Sebagaimana Ustaz Fazrul sebut, kenapa wajib? Kerana inilah surah yang setiap kali kita baca surah Fatihah menjadi rukun. Bila sebut rukun, kalau kita tak membuat rukun atau tak menyempurnakan rukun, maka ada masalah pada solat kita, maka mempengaruhi kehidupan kita, akhlak kita sebagai seorang hamba yang insan yang mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk kita terus mendapat hidayah, kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidayah itu jika kita terus membaca daripada surah An-Nisa ini, orang-orang yang mendapat yang mendapat jalan yang lurus, yang dikurniakan jalan yang dikurniakan pada orang yang mendapat nikmat, sudah tentunya menghargai kepada golongan wanita, menghargai golongan anak yatim. Dan bercakap tentang dua perkara ini membawa kita kepada wasiat dan juga faraid. Wasiat ini maksudnya bila seseorang itu ada ingin memberikan hartanya kepada orang tertentu setelah dia pergi, dan dalam masa yang sama ada faraid. Fardu-fardu, bahagian-bahagian yang wajib diberikan pada anak, pada si isteri, pada si suami, pada ayah, ibu dan sebagainya, yang diperjuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bercakap tentang wasiat ini, ia hanyalah 1/3 sahaja yang sah, dan selebihnya itu selepas hutang yang pertama, wasiat yang kedua, dan selebihnya itu adalah untuk fard ataupun faraid yang wajib diberikan mengikut peraturan. Apakah sebabnya? Itu yang kita nak belajar bersama pada hari ini. Jom kita lihat sinopsis bagi halaman ke-79, iaitu pada ayat yang ke-12 yang amat panjang itu menyambung kepada ayat 11 malam. Kita berbincang tentang ayat pewarisan dalam sebuah keluarga yang ada pasangan, ada isteri, ada suami, ada adik-beradik. Berapa bahagian yang difardukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 13 hingga 14 Allah membuat satu kesimpulan awal pada surah An-Nisa ini. Ketentuan-ketentuan Allah ini semuanya digelar sebagai hudud, sebagai had-had yang perlu diberi perhatian, dan ada balasan yang baik bagi siapa yang ikut, ada balasan yang besar bagi siapa yang derhaka kepada peraturan ini. Jadi perkara tentang faraid ini adalah satu perkara yang penting, fardu dari segi harta pusaka ini. Jom kita sama-sama menyambung pada ayat 12, satu ayat sahaja. Kita baca dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Insya-Allah kita nak membaca sambungan Ustaz. Ayat berkenaan dengan pembahagian harta warisan ataupun harta pusaka, bagaimana Islam begitu menitik beratkan soal harta ini. Bukan kita mati begitu saja, bahkan kita meninggalkan harta yang Allah Taala ajar pula macam mana nak uruskan harta. Betul. Supaya kita tahu ataupun keturunan kita yang kita tinggalkan tidak lemah dan meminta-minta kepada orang dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang hari ini ibu bapa meninggalkan aset tanah untuk anak-anak, supaya anak-anak lepas dia meninggal ada harta, supaya tak meminta ataupun melakukan cara-cara yang tak elok, tapi ikut panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita baca ayat ini, moga-moga menjadi panduan dalam kita nak membahagikan harta pusaka kepada anak-anak kita suatu hari nanti, insya-Allah. Ustaz, bila ayat berkenaan dengan pusaka ni bunyi dia lain sikit. Semalam Ustaz Tirmizi kata, Ustaz Haji, hari ni ayat surah An-Nisa, dia kata apa? Lelah jugalah. Lelah maksudnya sebutan dia jarang kita temui. Jarang. Kerana perkataan-perkataan dia melibatkan nombor, melibatkan Maksudnya kalau nak belajar betul-betul ini pun Ustaz dia kena nafas panjang sikit kalau nak buat ini, pasal ini algebra ataupun matematik tambahan tu kan. Jadi memang ketika belajar dahulu di Johor ilmu faraid ini, dan kemudian bila masuk sekolah menengah belajar matematik tambahan itu, memang rupanya dalam Islam ni kena faham juga matematik. Kalau tidak nanti silap kira
bergaduh kan. Ya, kalau 1/100, kalau hartanya 1 juta, 1/100 tu dengan 2/100 banyak beza tu. Itu sebabnya kalau bagi 1%, bagi 10%, 10%, beza banyak. Ya. Itu kena bijak sikit ya berfikir tu kan. Matematik tambahan ni. Betul. Mana ayat ni susah, kalau kita boleh baca dengan baik ayat yang susah ni, ayat yang lain insya-Allah lah mudah insya-Allah. Baik, sama-sama kita mohon Allah Taala permudahkan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih Ustaz. Satu ayat sahaja sebentar tadi ya. Ayat 12 ini sebenarnya dia berpasang dengan ayat 11 yang kita bincangkan semalam, dan format yang Allah turunkan ini pun pada ayat 11 ada kesamaan dengan ayat yang ke-12 yang kita nak tengok bersama-sama. Okey, jom kita sama-sama lihat. Dan bahagianmu suami-suami adalah 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, oleh isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ya, jadi di sini saya tak bercadang untuk lihat dia punya 1/2, 1/3 tu Ustaz ya, tapi kita paling kurang pun kita akan nampak dia punya apakah roh di sebalik perkara ini ya. Jadi maksudnya bagi yang berumah tangga ya, bila isterinya meninggal ada bahagian bagi si suami dan sebaliknya ya. Jadi kalau suami dapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isterinya jika mereka tidak mempunyai anak. Ya, pasal apa? Pasal mereka tak ada anak. Jika mereka mempunyai anak, isteri ada anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan. Maksudnya 1/4 lagi tu dia sampai pada anak lah. Ya, jadi kurang sedikit pasal anak pun ada bahagian juga. Tapi kalau tak ada anak, maksudnya dia dapat 1/2. Okey, dan Allah mengingatkan, menariknya dalam ayat yang ke-12 ini berbeza sedikit dengan ayat yang ke-11 ya, kerana di dalam ayat yang ke-11 ini Allah di hujung sekali itu ya, Allah nyatakan, kalau tuan-tuan rujuk kepada muka surat 78, ada mim ba'di wasiyatin yusi biha audain ya. Semua pembahagian itu dibuat selepas kita dah selesaikan isu wasiat
dan juga hutang. Ya, maksud paling utama sekali hutang, ya. Kemudian wasiat, ya, wasiat, kemudian yang ketiganya faraid ini. Jadi hutang perlu kena semak balik, kalau katakan si suami ke si isteri ke anak ke, semak hutang dia, cek dengan bank balik, ya, pergi kepada AKPK ke Sitris ke apa semua istilah-istilah tu untuk kita tahu hutangnya ada ke tak, ya. Kadang-kadang mungkin dia tak beritahu, ya, tapi yang terbaiknya tuan-tuan ialah kalau boleh hutang kita tu dicatat dan diberitahukan, ada satu file ke, ada satu dokumen dalam komputer ke, hantar email kepada isteri ke suami ke apa sebagainya, untuk pastikan ada orang yang tahu pasal hutang kita. Pasal isu hutang ini adalah perkara yang berat. Sebagaimana kita dalam surah Al-Baqarah itu ayat paling panjang adalah berkaitan dengan hutang. Jadi hutang yang pertama, yang keduanya wasiat. Kalau kita ada nak wasiatkan sesuatu, yang kereta ini nak bagi pada pusat tahfiz ke, nak bagi pada anak pertama ke sebagainya, itu dalam wasiat. Dan wasiat itu hanya layak untuk 1/3 saja daripada harta. Itu kena ingat juga. Dah selesai hutang, okey, kemudian ada bahagian yang berbaki, 1/3 saja untuk wasiat, ya. 2/3 lagi untuk faraid ini tadi. Maknanya wasiat 1/3. Kalau kita wasiat separuh tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Saya nak wasiat ke anak saya, katakan separuh daripada harta saya. Tak boleh, ya. Itu 1/3 sahaja, ya. Ini ada perbincangan di kalangan ulama, ya. Pada hari ini kita ambil ringkas sahaja, untuk kita memahami perkara ini. Jadi kalau di dalam ayat yang ke-11 malam hanya sekali saja muncul peringatan Allah setelah uruskan faraid ini, okey, bahagian-bahagian ini selepas wasiat dan hutang. Tetapi bagi ayat yang ke-12 ini, Ustaz, 3 kali. 3 kali Allah ulang. Okey, mari kita tengok. Jadi bila dah suami tak ada anak, dapat setengah. Jika mereka mempunyai anak, isteri yang meninggal itu ada anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat dan juga dibayar hutang. Pertama, ya. Kemudian sambung lagi. Para isteri memperoleh 1/4, ini isteri pula kalau suami meninggal, 1/4 daripada harta jika tidak mempunyai anak, ya. Jika ada anak maka dapat 1/8, kurang lagi, ya, kurang lagi. Pasal si isteri bukan wajib memberi nafkah. Yang wajib kalau dia berkahwin dengan suami baru, dia tetap juga dapat harta tu untuk dia, ya. Jadi dia dapat, kalau dia ada anak, suami tu ada anak, 1/8. Diingatkan lagi sekali, setelah dipenuhi wasiat yang kamu tinggalkan atau dibayar hutang. Maksudnya dua itu perlu diberi perhatian. Jika seseorang, sambung lagi, jika seorang meninggal, baik lelaki yang maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing saudara itu 1/6, ya, daripada harta. Jika saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama dalam bahagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat dan hutang. 3 kali. Ya. Jadi pembahagian tadi itu, kalau katakan ada anak, suami ada anak, suami tak ada anak, ya, isteri ada anak, tak ada anak, dan juga kalau ada akhun ataupun ukht, ada saudara lelaki ataupun saudara perempuan sebapa, seibu, itu semuanya ada bahagian, ya, masing-masing. Jadi perkara ini kita kena faham secara komprehensif, pasal bila bercakap tentang 1/2, 1/3, 1/6 ini, dia melibatkan peratus, Ustaz, ya. Ya. Jadi kalau peratus, dia mestilah dia kalau matematik ini, dia akhir sekali harta itu 100%. Tak boleh pula harta itu jadi 200% ke ataupun 160 bahagian ke, tak mungkin, ya. Dia mesti 100%. Jadi bila kita buat matematik tambahan ni, algebra ini, kalau kita kali-kalikan, dia akhirnya apa yang berlaku ialah dia boleh sampai 100, 200, 160 bahagian, ya. Tapi bahagian 160, tapi dia masih lagi 100%. Jadi ini yang perlu kita beri perhatian. Jadi 3 perkara ataupun 3 kali Allah ulang tadi itu, mengapa? Pasal salah satu daripada isu pada muka surat 11, tak berapa banyak diulang tentang hutang dan juga wasiat tadi. Pasal bila isu dalam keluarga, anak bahagian masing-masing, dia biasanya tak ada masalah sangat. Betul. Tapi dah melibatkan suami, isteri, dan melibatkan ayah, mak, melibatkan adik-beradik, luar rumah, ya, yang biasanya tak tinggal dalam satu rumah, yang itu orang kalau boleh dia nak maksimum, Ustaz. Maksimum. Dia kalau boleh dia tak nak selesaikan hutang si mati, ataupun kalau katakan si suami lah, ya, si suami itu meninggal, ada wasiat. Kalau boleh adik-beradik dia ke orang luar rumah dia tak nak tahu pasal wasiat tu. Pasal bila wasiat, kalau dapat pada orang luar rumah, okey.
Tapi kalau dapat dalam orang dalam rumah, contohnya ada 100,000 lah Ustaz ya. Bila dia wasiat 30,000 dah kurang dah. Jadi 70,000, 70,000 itu yang baru dibahagi-bahagikan pada orang luar rumah. Dan biasanya ini melibatkan pergaduhan. Pergaduhan pasal apa? Tak nak uruskan hutang dia tak nak tahu, aku tak nak tahu, yang aku tahu aku nak bahagian aku. Perkataan itu melambangkan seseorang itu sebenarnya tidak membaca ayat 12 ini. Itu sebabnya bila saya baca ayat ini Ustaz ya, sebuah keluarga tak kisahlah kaya ke, ada satu motor kecil pun kan, ataupun ada bangsal ke, ada apa lagi Ustaz yang kecil-kecil harta, kena baca surah An-Nisa ini. Betul. Pasal bila dia boleh ada nilai, adik-beradik boleh bergaduh, boleh bermasam muka pasal apa? Pasal awal hari itu okey, alah tak apalah kan. Tapi bila tahu dalam akaun ada 100,000, ada rumah sebiji kan, hadiah daripada mana-mana dapat sebiji, pada waktu itu rumah itu macam mana? Kan. Jadi rumah itu akan dinilai. Bila dinilai dapat tahu bahawa nilainya sekarang, dulu mungkin hadiah free Ustaz kan. Betul. Tapi bila dinilai harganya 400,000, pada waktu itu si isteri, saya yang temankan abang selama ini, arwah contohnya kan, saya sepatutnya dapat lebih. Kan? Dan kemudian adik-beradik pun cakap saya sepatutnya dapat lebih. Anak pun cakap saya ditinggalkan. Dulu suami saya tinggalkan saya pergi, Masa-masa ikut kehendak sendiri kehendak sendiri. Pasal dia rasa bahawa dia berkorban masa pada waktu si suami itu hidup. Jadi waktu itu dah nak menuntut bahagian masing-masing. Dan ini yang menyebabkan banyak pergaduhan dalam keluarga. Dan Allah tahu perkara ini. Betul. Allah beritahu 3 kali hutang utamakan, wasiat kena utamakan, dan Allah akhirkan dekat situ dengan perkataan apa? Mim ba'di wasiyatin yusa biha audain ghairu mudar. Ada perkataan ghairu mudar. Kalau di dalam ayat yang ke-11, audain habis. Tak ada ghairu mudar. Ghairu mudar tak ada. Tapi di sini ada ghairu mudar. Salah satu maksud jangan sampai mudarat itu, satu wasiat, jangan sampai dia nak mengambil manfaat ya, yang diterjemahkan ataupun dibahaskan oleh ulama. Satu, mudar itu sehinggakan wasiat itu mengurangkan bahagian orang tertentu. Contohnya yang nak pergi meninggal tu, dia kata dia tak suka kepada, katakan dia tak suka pada siapa? Pada abang dia, adik-beradik dia kan. Jadi dia buat wasiat yang menyebabkan dia bagi kepada orang-orang lain, tapi si abang tu diabaikan. Menyusahkan orang tu lah. Menyusah orang tu. Ataupun sekadar nak mengurangkan bahagian. Kalau ada 100,000, dia bagi, katakan 1/3 tu, dia kata dia wasiatkan 100,000 itu semuanya kepada anak pertama. Kan? Anak pertama. Jadi anak kedua pasal dia tak suka, ataupun anak ketiga ke, ataupun adik-beradik. Jadi anak pertama dapat 30,000. Pasal dia boleh hanya ambil 1/3 saja, 33,000. Lepas tu barulah dibagi. Kerana niat-niat itu Allah menyatakan wasiyatan minallah. Kalau dalam ayat yang ke-11 itu ada cakap faridatan minallah. Ini adalah fardu, satu ketentuan daripada Allah, tapi ini Allah cakap wasiyatan minallah. Semua perkara ini kalau kamu nak wasiat, jangan mudar, jangan membuat kemudaratan menyebabkan orang bergaduh selepas itu. Kerana wasiat paling tinggi adalah wasiat daripada Allah. Pasal wasiat daripada manusia ini kadang-kadang Ustaz ya, dia ada agenda. Dia nak meninggal ni. Walaupun dia rasa nak meninggal, dia nak tinggalkan harta, tapi dia masih lagi ada agenda. Yang betul-betul tidak ada agenda, wasiyah minallah. Dan Allah akhirkan dengan perkara iaitu wallahu alimun halim. Allah ini amat mengetahui, Allah amat Halim, penyantun. Pasal apa? Pasal Allah bagi semua ini untuk Allah santunkan adik-beradik dan juga orang-orang yang ditinggalkan. Subhanallah. Ini membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu taraka, ya, bermaksud meninggalkan, ya, meninggalkan. Dan seperti mana yang dinyatakan pada ayat 12 tadi, dari sebahagianmu adalah 1/2 daripada apa yang ditinggalkan itu, 1/2 adalah untuk si suami kalau tidak ada anak, ya. Jadi maksud taraka ini harta yang ditinggalkan. 43 kali disebut dalam al-Quran. Jadi ketika kita hidup, kita masih dengan harta itu. Kita kena ingat bila kita baca ayat Quran ini, kita akan tinggalkan, meninggal. Kan? Meninggal dunia ni tak apa, tapi cabarannya kalau kita tinggalkan dunia itu, ada orang bergaduh yang kita tidak mahu. Jadi tanggungjawab bagi ayah-ayah, ibu-ibu yang ada harta sikit banyak, tolong didik anak keluarga dengan surah An-Nisa. Pasal kalau kita didik ini, insya-Allah tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan ketika kita pergi.
dan ketika kita dah didik dengan soleh-solehah, mereka dapat bahagian mereka makin doakan kita. Itulah cara yang terbaik. Kita berehat sebentar, kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Wasiyatan min Allah wallahu alimun hakim. Inilah wasiat daripada Allah dan Allah Taala Maha mengetahui dan Maha menyantun. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton My Quran Time yang sentiasa istiqamah bersama dengan kita. Hari ini silibus kita cukup mencabar berkenaan dengan ilmu faraid yang sebenarnya memang tak ramai di kalangan manusia-manusia ini mendalami ilmu faraid, dan kita dianjurkan untuk belajar ilmu ini agar tadilah sebagaimana Ustaz Faz sebut, maknanya apa yang saya faham tadi, perkara pertama yang kita lakukan selepas si mati meninggal ialah cek hutang dia dulu. Ada hutang, bukan tu ambil harta pusaka. Jangan terus bahaya ambil itu. Sangat bahaya. Segerakan hutang dan lihatlah jikalau ada wasiat ataupun tidak. Dan jangan lengah, kadang-kadang Ustaz ada kat 10 tahun tak selesai lagi. Betul. Tak selesai lagi masalah-masalah pembahagian harta pusaka. Apa yang kita risau, orang yang sepatut menerima harta itu meninggal pula dah. Oh, kan? Jadi bertambah rumit dan apalagi takut kita memakan harta yang bukan milik kita. Ya. Ada kita kena sedar bila tumbuh daging kita daripada harta yang haram, maka nerakalah tempat yang lebih utama untuk dia. Maka kita bimbang. Itu sebabnya bercakap tentang harta ini, hadis lepas harta anak yatim, perbincangan dalam surah An-Nisa. Pasal kalau tidak diuruskan sampai 10 tahun tu, kita mungkin kalau termakan harta anak yatim yang patut dapat, Allah kata dalam ayat sebelum ini, iaitu bagi mereka itu ialah makan api, wa yaslawna sa'ira, dan juga akan disambar oleh api neraka pasal tidak uruskan faraid ini. Dan itu sebabnya Ustaz cakap tadi kan, faraid ini sama ada kita belajar, kita tahu awal-awal, ataupun jumpalah ustaz ke yang panel perunding ya, yang faham perkara ini. Dekat internet sekarang pun ada dia punya calculator faraid. Cuba kira-kira dahulu. Kira dapatlah, bayangkan, okey, ini anak saya dapat berapa. Tak adalah terkejut tiba-tiba saya dapat 1/8 kan, pada isteri macam tadi. Betul. Selama ni dia ingatkan macam dia temankan suami dia, ingatkan dia dapatlah lebih sikit kan, 1/8. Perkara itu boleh menyebabkan cabaran, dan inilah ayatnya tadi ya. Mari sama-sama kita buat persediaan sebelum kita meninggal. Dan ada setengah orang, Ustaz, saya tak beranilah Ustaz, nanti saya buatkan saya mati esok. Mati bukan sebab kita jumpa perunding ya. Mati bukan sebab kita buat persediaan, mati sebab ajal. Ajal sampai tak kira lama cepat. So lebih baik kita buat persediaan. Kita buat persediaan sebab Allah Taala kata wasiyatan, ini wasiat daripada Allah, supaya jangan kau pandai ubah-ubah pula wasiat. Kalau kita ubah macam kita pula tahu yang terbaik. Baik. Kita nak ajak semua sahabat bergabung di platform rasmi kita, Facebook, akaun Facebook Al-Quran, Sahabat Al-Quran, #QuranTime. Dan yang kedua, #QuranTime, YouTube, #QuranTime Official, Instagram, @QuranTime Official. Baik, kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan ilmu tajwid, rumusan setelah kita dah belajar semua huruf-huruf hijaiyah, 19 huruf itu, dan kita nak ringkaskan 5 makhraj utama. Kita ada makhraj halqum, yang kedua makhraj lidah, ketiga makhraj mulut ataupun 2 bibir, dan yang keempat al-jauf, dan seterusnya ialah makhraj al-khayshum. Boleh kita tengok dekat skrin kita, makhraj al-khayshum pada hari ini terhasil keluar daripadanya bunyi gunnah. Bunyi dengung, suara sengau tu. Suara dengung gunnah itu tempatnya di mana? Tempatnya adalah di hidung. Fokus tu, nampak tak ada gelombang wave tu? Itulah tempat keluarnya suara gunnah. Tengok contoh tu. Falahun, tengok nun sabdu. Falahunna thumunu mimma taraktum. Dengar mim, suara tu di mana tu? Suara tu keluar daripada rongga hidung kita. Ingat di mana tempat gunnah? Tempat gunnah ialah di hidung.
So sidang penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, di tangan saya ni ialah gambar gigi, gambar lidah. Saya nak tunjuk, nak guna ni sebenarnya. Kan sahabat saya Ustaz Tarmizi dah guna, tapi hari ini tak boleh guna sebab makhraj hari inilah makhraj di hidung. Di hidung. Hidung tak ada lagi, tapi hidung tak apa, tak perlu cari prop lah. Kita pakai ini cukup. Okey, contoh saya beritahu huruf nun. Kita belajar huruf nun di mana? Mim lah, mim bibir. Dua bibir kan? Ma, mi, mu. Bila kita sebut huruf mim, makhraj di mana? Di bibir. Kita rapatkan dua bibir. Tapi sifat gunnah itu di mana? Sifat gunnah mim itu datang di hidung. Tak percaya cuba sebut. Amma, mim sabdu kan? Guna bibir. Pada masa sama kita guna bibir. Pada masa yang sama juga serentak juga suara gunnah itu keluar di bahagian hidung. Maka saya tunjuk hidung saya lah. Sebab sini tak ada hidung. Sini mulut saja. InsyaAllah alat ini akan membantu kita untuk memahami. Walaupun kita ambil sedikit demi sedikit, saya rasa itu lebih bagus, lebih mudah kita fahami. Dipersilakan ke kanda saya. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Hari ini ada kaitan dengan hidung Ustaz ya. Hidung. Jadi maksudnya kalau sebelum ni ada di Facebook kata gigi penting, hidung pun penting Ustaz ya. Hidung penting. Jadi ada kesan kalau hidung sumbat Ustaz. Hidung sumbat, dua-dua sumbat, Allah tak boleh nak baca. Tak boleh baca Ustaz. Tersekat. Tak keluar sebab apa? Hidung kita sumbat. Sepatutnya gundah tu keluar dekat hidung. Tapi bila dah tersumbat, maka tak keluar bunyi sengau tu. Masya-Allah. Dan kadang-kadang baca pun macam dia tak selesa Ustaz kan. Disebabkan kena berdengung, tapi rupa-rupanya pasal sumbat ataupun tak selesa menyebabkan bacaan tu tak rasa ya. Maka itu adalah kepentingan hidung pula pada hari ini untuk kita sama-sama ketika membaca ada dengung gunnah yang kita belajar sebentar tadi. Baik. Jadi kita menyambung Ustaz. Tadi Allah menyatakan tentang apa bahagian-bahagian kalau suami isteri pergi dahulu meninggalkan anak, tak ada anak, ada adik-beradik, maka di ayat yang ke-13 14 ini kita akan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada yang memandang enteng, memandang rendah pada apa yang telah diberi wasiat daripada Allah tadi, ada dua peringatan. Jom kita baca ayat 13 dan ayat yang ke-14. Baik, seperti ayat sebelum ni, saya ayat 13 berkenaan dengan orang-orang yang ada hudud, ada border dia. Kemudian orang yang taat syurga, orang yang tak taat seringkaskan maksiat neraka. Ayat 13 saya akan baca dengan ayat syurga, dengan ayat yang seronok. Mudah-mudahan kita di kalangan mereka, iaitu lagu Tarannum Jiharkah. Dan ayat ke-14 saya cuba untuk baca Tarannum Hijaz supaya mudah-mudahan dapat kesedaran daripada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم.
Surah Al-Allahul Azim, inilah ayat 13 hingga 14. Ini adalah penerangan ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mengambil serius tentang intipati daripada surah An-Nisa sampai tahap ini, ya. Kita sudah pun belajar 12 ayat, dan yang lebih kritikal lagi apabila bercakap tentang hukum faraid, iaitu apabila kita menunaikan tanggungjawab kepada si mati. Maksudnya bila ada harta, kita bayarkan hutang dia, satu. Kemudian kita cuba bantu untuk menunaikan wasiat dia. Dan yang ketiganya ialah kita tunaikan, bahagikan mengikut faraid yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila cakap tentang wasiat, wasiat ini dia bergantung kepada si mati, kan. Orang yang pergi itu dia nak bagi lebih ke kurang ke apa ke, itu terpulang 1/3 maksimum, tetapi selebihnya itu diperjuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut panduan ini, ya. Jadi mungkinlah ada orang baik dengan si mati tersebut, dia mungkin dapat wasiat, okey, dia dapat ini, dapat itu, tetapi itu hanyalah 1/3 daripada harta yang ada jika telah dinilaikan semua setelah membayar hutang. Jadi Allah menyatakan semua aktiviti ini renyah juga, Ustaz, ya. Saya ada jumpa seorang konsultan tu, dia nak jumpa kepada syarikat-syarikat ataupun tuan punya syarikat besar contohnya, kan, ataupun dia kadang-kadang dia nak bagi khidmat percuma je, dia kata susah betul nak dapat kerjasama, ya. Dia nak bagi penerangan tentang wasiat pun ramai orang tak nak dengar. Pasal bila cakap tadi lah, Ustaz, ya, bila buat wasiat dia ingat macam dah dekat nak mati, kan. Padahal sebenarnya kalau tak nak buat wasiat, okey, ya, maksudnya dia tak ada, dia serahkan semuanya harta untuk difaraidkan. Tapi kalau dia rasa ada sesuatu yang dia nak wakafkan untuk masjid ke, untuk dia masih lagi bukan sekadar bagi pada anaknya saja, inilah peranan wasiat, ya, setelah dia pergi nanti. Betul, Ustaz. Kadang-kadang isteri timbul kesedaran, tapi bila beritahu kat suami, marah pula si suami. Buat terbiak ke apa? Nak suruh aku mati cepat ke? Allah suruh. Itu sebabnya mengapa si suami kena dengar ayat ini. Kena bagi nasihat. Bagi para suami kena melihat kepada ayat ini. Pasal apa? Pasal kalau kita tak nak bagi wasiat, tak apa. Kalau tak nak, kan, langsung tak nak. Tapi kalau kita rasa macam kita dah belajar daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, kita nak infak. Mungkin sekarang ni infak mungkin sedikit. Tapi bila katakan nanti rumah yang ada, pejabat yang ada dinilaikan balik, nilainya 1 juta contohnya, nak bagi 50% untuk program Quran contohnya, Ustaz, kan, dah ada kesedaran, saya dapat macam-macam, maka peranan itu hanya dapat direalisasikan bila kita buat wasiat. Harapkan kita bagi pada anak, pada isteri, harapnya mereka akan sumbangkan 50%, itu tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, ya. Jadi bila dah wasiat, maksudnya kita dah meninggal, kita kata nak 50% pun sebenarnya hanya sah untuk 1/3 harta saja. Okay. Jadi kalau nak betul-betul 50%, bagi daripada harta, bagi waktu hidup. Ya, jadi infak waktu hidup dan infak kita ketika kita sudah pergi meninggal ini dengan wasiat dan diikuti dengan faraid. Ini semuanya bawah infak kita. Baik. Jadi Allah menyatakan tilka hududullah, ya. Semua itu adalah batas-batas hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perlu kita faham, pasal ada orang faham hudud hanyalah kalau mencuri potong tangan. Kan? Kalau katakan buat jenayah dalam Islam ini, dalam syariat Islam kena denda, itu hudud. Rupa-rupanya ini pun hudud, sah. Ini hudud. Ya, kalau dalam surah Baqarah ada qisas, itu sebagai hudud Allah juga. Di sini juga ada hudud. Jadi kalau orang kata kita nak memperjuangkan hudud, kena pastikan faham juga faraid. Jangan kata jom kita perjuangkan hudud, dia nak yang bab potong tangan dan juga yang bab hukuman jenayah. Itu betul, itu memang perlu diteruskan. Tapi kena pastikan jangan sampai dalam rumah bergaduh sampai bergaduh sampai 7 keturunan kerana tidak memahami hudud yang sebenar-benarnya daripada Allah. Hudud ni adalah jamak ataupun plural kepada had, Ustaz, ya. Had. Kalau dalam matematik tambahan, Ustaz, dia ada istilahnya had. Ya, kalau katakan ini matematik pula, Ustaz, saya tak naklah terangkan lebih, kan. Tapi kalau katakan sesuatu masalah ada, kalau tidak ada had, menyebabkan kita tak boleh selesaikan masalah itu. Itu sebabnya hudud Allah ini, contohnya kita menutup aurat, ya, kita ikut syariat. Menutup aurat ini adalah had Allah. Jadi bila kita buat, kita mudah selesaikan masalah. Betul. Kalau kita tak ikut hudud Allah dalam kes faraid ini, memang bergaduh lah.
Betul. Bergaduh, ayah dah pergi, mak dah pergi, ya, dulu mak ayah pergi berjalan bercuti sama-sama, memang hari raya memang bersalam-salaman, tapi disebabkan tak menjaga hudud Allah, tak nak balik kampung, Ustaz. Tak nak balik kampung pasal dia kata itu sepatutnya 1/5 tu bahagian saya, tapi adik ambil rumah. Rumah pusaka yang dah nak runtuh pun kan, tapi pasal hati manusia, ya. Itu sebabnya Allah cakap wallahu alimun halim di hujung ayat 12 itu. Allah tahu sebenarnya manusia ni ialah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata ini adalah hudud Allah, jaga betul-betul, ya. Wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dia akan dimasukkan ke dalam jannah tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai. Maksudnya ini ganjaran yang kita inginkan. Belajar faraid ataupun tanya ustaz ikut peraturan penasihat untuk ikut peraturan selepas nak bagi harta ini, rupa-rupanya ini peluang masuk syurga, Ustaz. Peluang masuk syurga, dapat syurga yang luas, ya, ada sungai di bawahnya, kekal di dalamnya, lebih berharga lagi daripada harta pusaka yang tadi itu, ya. Tetapi kalau dengan harta pusaka menyebabkan bergaduh, boleh ada orang sampai berbunuh, Ustaz. Ada orang yang berbunuh pasal dia bunuh salah seorang. Nanti katakanlah, ya, katakan saya pernah main kalkulator faraid tu, kalau katakan tak ada anak, ya, maksudnya dia dapat kepada adik-beradik si mati. Jadi ada orang dia pergi bunuh anak orang agar nanti dia faraid, dia nak ikut faraid, kan, tapi dia pergi bunuh orang. Yang itu sebenarnya dapat harta dapat harta sikit, tapi rupanya dekat sana tak dapat syurga yang khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ini adalah fauz. Apa maksud fauz? Fauz ini adalah kita dapat ganjaran yang baik, tercegah daripada perkara yang tidak baik, yang amat hebat daripada Allah. Pasal apa? Dapat syurga, ya. Dapat syurga, lepas tu jumpa pula dengan ayah, mak, dengan bahagia di sana. Subhanallah, inilah ganjaran kerana belajar faraid ataupun kita mengambil berat tentang wasiat, hutang dan juga faraid ini sendiri. Tetapi Allah ingatkan sekali lagi pada ayat yang ke-14, wa may ya'sillah. Perkataan ini amat menarik, Ustaz, ya. Ya'si, siapa yang derhaka, siapa yang tidak ikut faraid ini, dia buat maksiat. Ingatkan maksiat itu kalau menipu ke, katakan mencuri ke, merompak, Ustaz, ya. Rupanya tak belajar faraid, ikut faraid yang sebenar-benarnya ini ketika membahagikan harta. Belajar tu mungkinlah kita faham tak faham, Ustaz, ya. Tapi kalau kita rasa tak tahu, kita tanya ustaz, boleh tak tolong ataupun peguam ke panel syariah ke, kan, tolong nasihatkan. Kalau tak buat, itu tandanya kita membuat maksiat. Cabarannya apa, Ustaz? Khawatir kalau dah bagi-bagi itu, kita ambil harta itu, maksiat itu berpanjangan. Ya, yaqsi itu maksudnya ialah orang yang berbuat maksiat secara berpanjangan. Jadi ilmu ini penting. Ilmu ini penting. Dia berpanjangan menderhakai pada Allah dan Rasul. Wa yata'addadahu wa yata'adda hududahu. Ya, dia melampau daripada batas-batas hudud Allah. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Ya, mereka itu masuk ke neraka, kekal di dalamnya. Jadi biasanya kalau dalam Quran, masuk neraka ni kalau kufur. Di sini Allah cakap kalau masuk neraka itu tak semestinya dia kufur, Islam lagi. Tapi derhaka daripada faraid ataupun hukum-hukum yang Allah telah nyatakan sebelum ini, 12 ayat pertama daripada surah An-Nisa. Dan kalau kita bandingkan antara ayat 13 ayat 14 ini, ayat 13 khalidina fiha, Ustaz, ayat 14 khalidan fiha. Ada beza tu. Khalidina fiha, mereka fiha di dalam syurga itu. Tapi kalau di neraka itu khalidan fiha, seorang-seorang di neraka. Padahal neraka tu ramai juga orang masuk, Ustaz, ya. Tapi dia cuba bayangkanlah, dahlah diazab kemudian di seorang-seorang kan. Dia kalau orang masuk penjara, kemudian diletak dalam penjara tu dia seorang saja. Dia tak boleh bercakap dengan orang lain. Allah tinggalkan dia, Nabi tinggalkan dia dalam neraka itu. Ini adalah satu kehinaan. Itu sebabnya di hujung tu Allah cakap walahu adzabum muhin. Satu penghinaan kerana apa? Dia menghina ataupun memandang enteng, ringan terhadap hutang ayah ataupun ibu ataupun yang meninggal, ataupun memandang enteng pada wasiat. Dia boleh nak tukar wasiat, dia pergi bunuh peguam yang simpan wasiat, dia pergi macam-macam, ya. Ini zaman sekarang, ya, Ustaz, ya. Dan juga yang ketiganya, tak nak ikut ini. Yang penting saya nak kereta 2-3 biji ayah itu, saya dah selalu bersama ayah, dah biasa, ini harta nostalgia saya punya. Ya, padahal sebenarnya kalau sayang sangat ayah pada ibu, pada orang-orang yang pergi,
kita akan mendalami ayat 79. Jadi Ustaz, kalau boleh Ustaz baca sekali lagi pada ayat yang ke-13 itu untuk kita memberi semangat pada semua tuan-tuan mengamalkan intipati faraid ini. Baik, sama-sama kita baca ayat 13. Tadi saya baca ayat 13 lagu Taranum Jaharkah. Ya. 14 nak buat hijaz tapi dia pergi jaharkah dulu. Dia pergi sobar sikit sebab lagu tu sedih. Suasana di negara memanglah kesedihan kan. Kesedihan. Baik, kita pasakkan lagi ayat ke-13 pada ibu bapa Bila semua. Ustaz cakap pasal sedih di neraka itu, betul lah Ustaz ya. Ayah berjuang, mak berjuang cari harta, tapi pasal anak tak ikut cakap, Allah ke neraka Allah, kan. Masya-Allah. Baik, Betul, maknanya ibu dan ayah jangan sekadar tinggalkan harta saja, tapi tinggallah ilmu. Tinggallah pusaka surah An-Nisa yang pusaka Quran yang Nabi tinggal kepada kita. Kena tinggalkan ilmu dan iman. Kalau tidak tinggal harta saja belum tentu menjamin keselamatan dunia akhirat. Dunia lagi mudah porak-poranda. Baik, sama-sama kita pasakkan ayat ke-13 border yang Allah Taala tetapkan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 13 ini mengingatkan kepada kita hudud Allah yang perlu sama-sama tuan-tuan sekalian kita perjuangkan dalam rumah kita. Kita didik hudud ini macam mana dengan kita mendidik dengan surah An-Nisa bagi ahli keluarga kita, dan juga kita kalau tak faham macam mana 1/6, 1/8 ini, kita jemput ya kepada orang yang pakar, beritahu apa akan berlaku kepada harta kita, kepada anak beranak kita, kepada saudara kita, agar mereka tahu bahawa sebenarnya ini adalah hudud Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada hudud-hudud yang lain. Dan kalau ada yang kata Ustaz ya, kalau saya kata tak apalah Ustaz, kalau macam tu saya pasal tak nak makan harta terlebih, jadi tak apalah saya halalkan. Saya halalkan. Bolehkah? Boleh, tak ada masalah ya. Halal. Tetapi cabarannya ialah jangan sampai kita menyerahkan pengurusan harta ini sehingga kan kita tak nak ambil, kita istilahnya tak nak ambil pot Ustaz. Tak apalah saya tak perlukan, saya dah ada duit, saya tak nak harta pusaka. Tetapi kita pun kena terlibat dalam perbincangan adik-beradik tentang harta pusaka. Khawatir nanti kita tak nak ambil pot, tapi adik-beradik lain pasal kita tak nak ambil satu bahagian itu pula yang digaduh-gaduhkan. Yang digaduh-gaduhkan, ataupun yang ini nak ambil sepatutnya 1/3, dia ambil sampai 1/2. Yang ini sepatutnya 1/8, dia ambil 1/4 contohnya. Jadi kalau kita nak infakkan tak ada masalah, tetapi perjuangkan dahulu faraid ini ya. Dah dapat, lepas tu nak bagi ke, nak sedekah ke apa sebagainya, tak ada masalah. Tetapi kita perlu memperjuangkan, jangan duduk diam. Kerana apa? Kerana ia adalah hudud Allah yang perlu diperjuangkan untuk kita menempah syurga yang Allah nyatakan sebentar tadi. Wa dzalikal fawzul azim. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita ingin mendapat syurga, daripada ayat yang ke-13, ambil berat mengenai hukum harta pusaka ya. Perjuangkan, jangan ambil enteng. Yang pertama. Yang kedua, elakkan derhaka kepada Allah kerana memandang remeh bab harta pusaka pengurusannya, kerana ia boleh membawa kepada makan harta anak yatim dan pelbagai dosa dalam kehidupan keluarga kita. Dan yang ketiga, fahami hukum harta pusaka
tuan-tuan boleh belajar, cari ustaz, cari penceramah, penasihat untuk memahami perkara ini. Kita sama-sama doa ustaz untuk kita dijaga Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita meninggalkan zuriat keturunan yang soleh walaupun mereka tidak ada harta, tapi ingatlah di sana wa huwa yatawallas salihin. Allah Taala akan melindungi orang-orang yang soleh, memberi rezeki kepada mereka. Semoga harta kita menjadi harta yang berkat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Engkau kurnialah kepada kami harta yang berkat ya Allah. Ya Allah, Kau kurnialah kepada kami harta yang berkat lagi halal ya Allah. Ya Allah, kurnialah kepada kami anak-anak yang saleh ya Allah. Kurniakanlah kepada kami keberkatan kepada harta dan anak kami ya Allah. Ya Allah, kurnialah kepada kami apa-apa yang Kau kurniakan kepada kami, berkatilah akannya ya Allah. Ya Allah, jangan kalau jadi anak-anak kami dan harta-harta kami sebagai fitnah kepada kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada harta yang haram ya Allah. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami daripada harta yang haram ya Allah. Jadikanlah keturunan yang kami tinggal ini sebagai keturunan zuriat yang mereka yang saleh, yang mengikut petunjuk Al-Quranul Karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita doakan agar Allah membina keluarga kita dengan kesedaran yang mantap berkaitan dengan harta pusaka sebentar tadi sebagai hudud Allah, dan inilah kesedaran dalam kempen wakaf untuk ummah, satu usaha tuan-tuan menyumbang agar Quran ini dapat diedarkan mushafnya. Lebih daripada itu, intipatinya itu dapat ditatap, dipelajari agar masyarakat sedar, tidak menghasilkan masyarakat yang suka bergaduh ketika menguruskan harta pusaka. Kita insya-Allah bertemu dalam ulangan pada jam 5, pada jam 10 dan 6 pagi. Insya-Allah kita bertemu lagi pada halaman yang seterusnya. Rancangan ini dibawakan oleh Mofaz, mendoakan tuan-tuan terus menjaga faraid dengan cara yang terbaik. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.